Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Fadailus Sadaqat, fadilah sedekah, kelebihan sedekah. Pengarangnya Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, Madrasah Bazrul Ulum, Siharampura, India dah. Jadi kita nak sambung sini beberapa perkara. Itu tidak patut bagi orang memberi hutang itu, tidak piutang pemberi hutang menerima apa-apa faedah dari orang berhutang. Hadiah didapati oleh seorang hakim kerana jawatannya adalah rasuah. Itu nak bergurau tajuk kita nak bincang ini. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrada ahadukum qardan fa ahda ilahi aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkibhu wala yaqbilha illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik. Rawahu Ibnu Majah wal Bahaqi fi Syu'ab kadza fi al-Mishkah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalangan kamu memberi hutang kepada orang lain, kemudian orang berhutang itu memberikan sesuatu sebagai hadiah kepada pemberi hutang itu, atau menawarkan untuk menumpang kenderaannya atau seumpamanya lah, maka janganlah menerima hadiahnya dan janganlah menumpang kenderaannya. Akan tapi jika sekiranya perhubungan begini sudah wujud lama di antara kedua belah pihak sebelum lagi berlakunya muamalah hutang itu, maka tidaklah mengapa. Baik Ibnu Majah, Bahaqi dalam Syu'ab ni mana. Jadi keterangannya, yakni jika dari awal lagi wujud antara mereka akan memberi dan menerima hadiah, maka dalam keadaan berhutang pun jika menerimanya, maka tidaklah mengapa dah. Jadi mereka ni biasa dah, memang biasa naik kereta aku nak kereta mu ke kontrak ilmu dah, jadi biasa benda tu. Tiba-tiba berhutang pun dia tak ada kaitan lah, dia kira macam bukan satu riba lah, bukan tambahan pada hutang dah. Tapi kalau orang tu baru mai berhutang, lepas tu dia tawar nak kereta dia lah, nak tawar sesuatu, dia macam ada janji tambahan lah. Janji tambahan tu lah seumpama riba dan dilarang dalam Islam lah. Begitu juga macam orang ni lah, macam orang masa korban tu dah, dia kena bagi 7 bahagian. Dan tidak boleh dibahagi kepada jazar, iaitu orang penyembelih dan pelapah atau penyembelih lembu korban, kogap korban ni. Tapi tak lebih sikit abuk sebenarnya. Tapi kalau dia tu memang anak beranak, buat pakak sembelih masing-masing, makan dah. Jadi bagi ikut 7 bahagian tu, lepas tu beri sikit tu memang kebiasaan dia, memang dia lah, bukannya memang ada beranak lah. Nah, kalau dia tak sembelih, aku sembelih. Dan jadi gitu tak apalah. Tapi sekarang hamoleknya, kalau dia ni memang profesional, orang tu kecil melih dah, dia kena beri suku pitih dah. Jangan beri daripada daging korban. Kalau beri daging korban pun lepas beri pitih suku dah. Macam ni juga isunya dah. Kalau dah jadi kebiasaan nak kenderaan mu naik kenderaan aku naik kenderaan mu, jadi masyarakat dia biasa gitu, tiba-tiba dia tahu tak ada masalah, sebab memang benda tu naik sama dah, tak tahu apa naik juga. Tapi kalau lah baru mai berhutang, tiba-tiba dia tahu kalau dia mau berhutang kat naik kereta kahwin bertarang dah. Macam begitu, macam ada unsur apa kata riba lah, unsur tambah pada bayar hutang dah. Ataupun hadiah lain dah, dia mai berhutang bawa spisal, bawa buah lagi apa nak minta hutang ni, dah. Lepas tu beri sesuatu, maka ni pun boleh jadi macam riba dah. Dan kalaulah dari awal lagi tidak ada perhubungan sedemikian, tetapi setelah ia menjadi pemiutang baru, masuk piutang orang jo pemberi hutang yang baru, mula memberikan hadiah kepadanya, maka itu adalah riba. Riba dia tidak lebih daripada bayaran hutang ni. Dalam sebuah hadis yang lain, Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, Hadrat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu telah berkata kepada saya, kamu berasal daripada satu kawasan di mana riba adalah sangat biasa. Ibn Salih kata dah kepada Burdah dah, Abu Burdah.
Jadi apabila seorang di situ meminjam sesuatu darimu, kemudian memberi kepadamu satu rumput ataupun barli, maka janganlah terimanya sebab itu adalah riba. Abdullah bin Salam ni, asal dia orang ni tok guru Yahudi dah. Orang alim dalam orang agama Yahudi, lepas tu masuk Islam dah. Nah, dia ni menasihat kepada Abu Burdah, jangan terima lah gapo-gapo lebih. Kalau orang minta nak bertemu, kalau dia beri hadiah gapo jangan terima lah. Seperti rumput ke, bali ke tak. Dia semua tak boleh riba dah. Jadi sebelum menerima hadiah, mustahak sekali akan pastikan bahawa si pemberi itu tidak ada niat yang fasik, yang rosak dah. Sedemikian. Umpamanya dalam keadaan hutang, hadiah di samping menjadi riba boleh jadi rasuah juga. Juga kalau si pemberi berniat semasa memberi hadiah itu agar penerima tidak suruh ataupun desak untuk bayar hutangnya. Mungkin maksud dia gitu dah. Dia beri hadiah ni jadi kita jadi macam terutama dia dah. Dia beri kita, beri 5,000 contohnya. Dia beri hadiah sikit dah. Kita bawa meja per kita bawa pisau, bawa sekut lagi apa dah. Lepas tu beritahu dia. Jadi benda tu tak boleh kita terima dah. Tak boleh terima dah. Jadi takut macam hutang budi ataupun jadi riba lah riba. Jadi kita pun alah-alah lah. Malah-alah tak nak minta mendesak minta hutang dah. Serta kau dah. Dalam banyak hadis baginda Rasulullah SAW telah mengucapkan laknat ke atas orang yang memberikan rasuah. Rasuah ni pun panggil rasuah. Ni jumpa ni seorang penyakit tak. Boleh belajar. Pergi jumpa orang besar kat. Contohnya kalau cikgu jumpa pengetua dia. Pergi mana-mana bui dah. Pengetua je bui. Orang lain tak bui dah. Tak boleh tu. Nak bui belakang pengetua tu. Dia jadi soalan rasuah dah. Sebab dia ni ada kuasa nak bui naik pakat dah gapo dah. Nak bui markah tinggi gapo dah. Jadi bukan atas kerja kita dah, atas rasuah dah. Boleh jadi dah. Benda ni jadi biasa masyarakat kita. Dan kita boleh jadi rasuah ni. Begitu ke rasuah jawatan lah. Kalau demo sokong kahwin jawatan demo jadi rasuah ni. Kalau jawatan demo kena sokong kahwin, rasuah tu lah. Benda-benda gitu haram lah. Tak ada khilaf ni benda ni. Ni ijma' lah. Tak ada khilaf. Tak tahulah tak. Kerana orang boleh terima benda gitu. Padahal tu benda tu terai rasuah. Okey, lepas tu laknat. Rasul kata Rasulullah laknat lah atas orang yang beri rasuah dan orang yang terima rasuahnya Allah laknat belaka dah. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW telah melaknati orang yang memberi rasuah dan juga orang yang menerima rasuah. Dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Taala melaknati orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Dalam hadis lain telah dinyatakan bahawa kedua-dua orang yang memberi dan yang menerima rasuah adalah ahli neraka. Sebuah hadis lain menyatakan bahawa kaum yang mengamalkan riba akan menghadapi kebeluran. Riba jadi kebeluran dah. Dan kaum yang mengamalkan rasuah akan menjadi penakut. Tindak kau orang sama penakut angin dah. Dalam beberapa buah hadis lagi telah diberitahu bahawa baginda Rasulullah SAW telah melaknati orang yang memberi rasuah, yang menerima rasuah dan orang yang menjadi perantaraan dalam rasuah. Orang perantara pun jadi rasuah. Tak terima rasuah jadi antara. Dia sokong tepi-tepi je. Dia tak terlibat rasuah. Tapi dia ni macam penyokong juga. Dia terlibat juga. Baginda Rasulullah SAW pernah mengutuskan salah seorang sahabatnya untuk mengutip sedekah. Setelah selesai tugasnya, sahabat tersebut datang kembali kepada baginda lalu berkata, sebahagian ini dari pungutan adalah sedekah dan bahagian ini pula telah saya diberikan oleh orang sebagai hadiah untuk saya. Dia tugas. Dia ada tugas dah. Tugas sebagai kutip. Dia ada gaji dia lah. Bagi kutip zakat ni dah. Dia pergi kutip zakat tu. Ni royak kan Nabi lah. Dia jenis betul juga lah. Ni royak. Ni kutip pen ni. Hak kaji ambil macam ni lah. Zakat dia lah. Lepas tu hak ni pula dia kata dia nak beri hadiah saja dah. Jadi hak ni pun dia kira rasuah dah. Begitu juga zakat terus ni. Zakat terus pun dia ingat dah jadi rasuah juga dah. Beri lebih daripada hak sepatutnya. Sepatutnya nak beri sedekah waktu lain lah. Tak usah beri masa bayar zakat tu. Kalau dia miskin sungguh tak usah beri masa tu lah. Jadi macam ada unsur rasuah dah. Lepas tu dia kata apa? Dia kata kita lah. Lepas tu kata
kata sebahagian ni untuk sedekah dan zakat lah. Pengutan zakat, sedekah ni. Dan sebahagian ini telah saya diberikan orang sebagai hadiah untuk saya. Dia kata gitu ke Nabi lah. Atas perkara ini baginda telah berucap dan majlis. Nabi pun tahu gitu. Nabi pun kecek derah-derah ramai-ramai lah. Aku utuskan sesetengah orang untuk memungut sedekah, memungut zakat. Nah, salah seorang dari mereka balik lalu berkata sebahagian ini dari pungutan adalah sedekah. Dan sebahagian ini adalah hadiah. Itulah saya diberikan oleh orang untuk saya dah. Duduklah di rumah bapakmu atau ibumu dan lihatlah sama ada kamu diberikan hadiah atau tidak. Kalau dia ni tak pungut zakat dah. Tak jadi apa pemungut zakat dah. Tak jadi tak bila tak lebar kau tak email kau. Tak jadi pungut zakat kau ataupun bukan orang panggil orang pekerja amil ni orang kerja kutuk zakat ni nak. Tak pergi kutuk zakat tiba-tiba duduk rumah orang bui kau. Nah, hadiah kalau betul lah orang nak bui, orang ke bui duduk rumah orang bui kalau bahasa orang nak beri hadiah dia. Kalau masa yang kutip zakat tu baru orang beri hadiah ataupun sedekah, tu ada unsur tu dah. Tak boleh. Dia ada unsur macam ada rasuah dah, ada unsur rasuah dah. Jadi bermudah-mudahan ada pun kita tengok sekali tengok macam tak ada kepentingan mana ni tak. Tapi mungkin ada kepentingan ambil kutip zakat tak paksa, tak marah mana, lemah lembut dah, tak tegar kutip zakat. Kemungkinan itu banyak berlaku dah. Jadi benda-benda gini akan jadi rasuah lah. Nah, begitu juga jabat kita tak boleh hadiah-hadiah mudah-mudah nak, terutama pada orang yang berkepentingan. Orang atas, orang yang ada boleh bi markah kita dah ataupun siapa-siapa pun. Ini tak boleh dah, semata-mata begitu dah. Begitu juga dah. Politik juga apa tak boleh dah. Jadi boleh jadi rasuah lah, kena fikir molek kita nak terima ni betul ke bukan rasuah dah. Kalau macam rasuah ada faedah, ada kepentingan tertentu ataupun jadi syubhat dah, mungkin jadi macam rasuah, kita kena tinggal awal-awal lah. Seperti mana dalam hadis di atas mengenai hutang terdapat sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa jika sekiranya pemberian dan penerimaan hadiah sudah wujud terlebih dahulu sebelum ada yang muamalah hutang, sebelum berlakunya hutang nak berhutang ni dah, maka tidaklah mengapa untuk meneruskan selepas muamalah tersebut dah. Contoh tadi lah macam naik kereta gapo tu, dia naik semua sebelum berhutang pun naik, lepas berhutang pun naik, tu tak ada masalah lah. Begitu juga dalam amaran ini terdapat isyarat bahawa jika sekiranya seseorang itu biasa menerima hadiah sambil duduk di rumah sendiri sebelum menjadi hakim atau petugas pemerintah, maka hadiah yang terimanya selepas menjadi pemungut sedekah pun masih hadiah yang tu lagi, masih hadiah lah. Dia duduk rumah masa dia ni orang yang contohnya orang tak lebar ke gapo, orang hormat dia beri hadiah sama dia. Ada gagap pun beri ke dia hadiah dia. Jadi tiba-tiba jadi qadi tak hakim dah. Dia orang beri juga atas dasar dia tak lebar, tak apa dah. Tapi sebelum ni tak beri, tiba-tiba jadi tak okey, kau tak hakim, kau tak gapo ataupun jadi polis ke apa, baru orang beri dah. Jadi rasuah lah. Tapi jika ia hanya menerima hadiah selepas menjadi pemungut sedekah, pungut zakat, pungut cukai ke apa dia, orang ni lah orang yang ada kepentingan dia, atau petugas pemerintah dia, jadi orang YB pun masalah pasal dia jual sain jual luluh ke ada dah. Ayah ada kuasa, dia ada kuasa ni, kadang pun kita beri tu kerana dia pemerintah, boleh jadi macam rasuah dah. Maka itu bukanlah hadiah yang sebenar. Jadi YB baru kita beri sesuatu, takut dia luluh projek ke apa dah. Ini jadi rasuah lah. Begitu Rasulullah SAW bersabda bahawa jika sekiranya seorang memberi sokongan pada siapa, lalu kerana sokongan tersebut ia diberi sesuatu sebagai hadiah. Seorang beri sokongan kepada siapa, lalu kerana sokongan tersebut ia diberi sesuatu sebagai hadiah dan ia juga menerimanya, maka ia sudah memasuki pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba. Dia kata riba dah. Ingat rasuah panggil riba, berat lagi lah. Nak ngundi pun orang beri 100. Kita pun sokongnya kena beri 100 tu. Jadi duit haram lah. Duit rasuah, duit riba lah. Begitu juga benda-benda yang kalau dia rata atas dasar tolong menolong susah tak apalah. Tapi atas dasar bui tu nak suruh sokong dia dah. Rasuah rakyat, rasuah juga tu dah. Tak tahulah banyak lah rasuah kita lah ni. Ada kepentingan kita bui tu dah. Ada sebab dia nak suruh sokong dia ke apa dah. Bukan pada benda betul dah, pada sokong dia saja. Boleh jadi rasuah dah. Hadrat Mu'az radhiyallahu berkata Rasulullah SAW mengutuskan saya kepada Yaman. Dia utus ke Yaman lah Mu'az ni lah.
Sebagai hakim, maka dalam perjalanan saya ke Yaman, salah seorang suruhan baginda telah memanggil saya balik. Siapa ke nak tak siapa lagi perjalanan ni. Baginda bersabda, tahukah kamu kenapa aku panggil kamu balik? Nak pergi dah tengah jalan. Nak patah balik pula Nabi panggil dah. Aku hendak beritahu kamu agar jangan mengambil apa-apa tanpa izin aku, sebab itu adalah pengkhianatan. Jangan ambil lebih. Dia jadi pemerintah dulu. Ada lebih hadiah sebagai pemimpin pemerintah. Jadi kepentingan dah. Adalah saing gapo mudah projek gapo dah. Nak pelulu. Kadang-kadang bukan pelulu. Dia sokong dah. Surat sokong dah. Jadi orang ni dah surat sokong ni. Kau gapo je boleh buat dah. Dia ada kuasa dah juga sikitnya dah. Jadi orang-orang gini, orang ada kuasa sikit ni, bila beri sesuatu dia jadi macam rasuah ni. Itu khianat. Nabi kata khianat. Jadi gitu dah. Mu pemerintah, tiba-tiba ada orang beri hadiah. Walaupun dia tak ayat masuk ke apa, ada mungkin satu hari nanti ada maksud dia. Dia boleh jadi rasuah. Jangan terima dah. Khianat tu Nabi kata. Jadi nak gapo-gapo kena minta izin daripada Nabi dulu dah. Nabi beri izin baru boleh terima hadiah gapo ni. Wa may yaghdul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan siapa-siapa yang mengkhianati akan bangkit pada hari kiamat bersama apa yang telah ia khianati dia. Surah Al-Imran ayat 151. Ni kronisma ke gapo ni. Ni pun masalah juga ni. Banyak tapi tak tahulah. Kadang orang agama tak lebah, tak ustaz tak khabar aja benda ni boleh jadi rasuah dia. Pasal ada kepentingan. Jawab baik. Lepas tu pemerintah gapo dia minta anak dia boleh jawab tetap gapo boleh ni. Jawab baik ada jumpa semua belanja semua gapo dak. Begitu kontraktor gapo dak kontraktor dengan pemerintah ni. Boleh projek belanja sikit, kadang-kadang tak belanja kepada dia ni. Kadang-kadang dia pitih dia tu belanja kepada itulah orang bawah. Tak okey tu YB. Jadi tak makan ke tak YB pun, makan ke tak okey pun terima kasih lah. Ganti pitih dia macam pitih dia juga tu. Tu jadi masalah dah sistem kita dah ni. Tak tahulah bila boleh ubah dah. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Hadrat Rafa' radhiyallahu telah memberi seseorang hamba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah. Jadi Abu Hurairah ni kata pada Rafa' berkata bahawa Hadrat gini. Abu Hurairah berkata bahawa Hadrat Rafa' radhiyallahu telah memberi seorang hamba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rafa' ni beri hadiah ke Nabi dah, hamba lah. Hamba tersebut telah pergi bersama baginda kepada peperangan Khaybar dah. Pergi Khaybar. Satu ketika apabila ia sedang mengikat barang-barang baginda, tiba-tiba terkena satu anak panah yang menyebabkannya mati syahid. Mati syahid ni. Hamba ni dah. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pula ucap mubarak tahniah atas kesyahidannya. Ini ucapan mubarak yang demikian adalah wajar sebab beliau merupakan hamba baginda sallallahu alaihi wasallam, tambahan lagi mati syahid dengan Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak, ia telah mengkhianati sehelai cadar yang bertukar bentuk cadar dari api neraka dan sedang meliputinya. Dia curi harta pasal perang kali dah. Jadi dia ambil dah awal-awal curi sebelum beri ke Nabi untuk bagi, dia ambil dah dah. Jadi benda ni telah jadi khianat dah. Walaupun bukan rasuah, ambil awal dah. Jadi beringatlah mati syahid ni, setara mati syahid pun boleh jadi macam cadar dari api neraka. Kita ni tak tahulah jauh ni. Waliyazbillah lah, minta pertolongan Allah dah. Allah dia Allah pilih, kita selamat. Kalau Allah tak pilih kita, jauh lah bahaya dah. Jadi benda gini lah, silap sikit je nak. Silapnya, dia ni bukan main-main, bukan kita jauh dengan Nabi. Ni hamba pada Nabi dia, orang dekat dengan Nabi. Bila-bila gitu pun, ya ngetek kata tak ambil sikit. Bagi ni sebelum bagi, jadi cadar ni ke apa? Kain, cadar sungguh ni, kan selimut ni. Hadrat Zaid ibn Khalid radhiyallahu berkata bahawa pada ketika peperangan Hunain, salah seorang telah meninggal dunia. Jenazahnya siap untuk disembahyangkan. Lalu sahabat radhiyallahu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengimamkan solat jenazahnya. Maka baginda ingkar lalu bersabda, ada orang, alah, perang Hunain dah meninggal dunia. Fikir macam syahid. Kau tahu lah. Lepas tu nak orang suruh email ke solat jenazahnya tapi Nabi tak sim. Lalu bersabda, kamu sekalian selesaikanlah sembahyangnya. Terperanjaklah sahabat radhiyallahu habis terperanjaklah. Nabi tak sembahyang jenazah ni.
Sehingga kerana perasaan sedih, air muka mereka berubah. Sedihlah mereka tak. Melihat keadaan mereka, baginda Rasul bersabda, ia telah mengkhianati, ia telah khianat. Nabi pun ayat khianat. Hadrat Zaid radhiyallahu anhu berkata, kami telah mencari bungkusan barang-barang si mati, lalu didapati beberapa buji mutiara Yahudi. Bernilai tidak sampai 2 dirham pun. Termasuk. Jadi dia ni ngetek curi juga tak. Yang pergi perang tu, perahunan tu, kuasa orang Yahudi ke apa, yang ambil. Atau Yahudi tu tidak beri ke Nabi dulu untuk bagi lepas tu dah. Jadi dia telah khianat dah. Jadi Nabi sampai tak semaya jenazah dia. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala Maha Suci dan ia hanya menerima harta yang suci saja. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang Islam untuk melakukan apa yang telah ia perintahkan kepada Nabi-Nabi. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik, lagi halal, dan kerjakanlah amalan-amalan soleh. Dan kepada orang beriman yang berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Kemudian baginda Rasulullah SAW telah berbincang mengenai seseorang yang dalam perjalanan panjang, yang merupakan satu keadaan khas bagi doa yang dimakbulkan. Jadi perjalanan panjang musafir ni, Allah mustajab doa musafir ni dah. Rambutnya tidak tersusun, tubuhnya berdebu, yang mana jelasnya keadaannya yang miskin, susah dan tidak berupaya dah. Sambil menghulurkan kedua-dua tangannya ke arah langit, mendoakan, ya Allah, ya Allah. Tapi makanannya haram, yakni dari harta yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, menyerah hidup dengan harta benda yang haram, maka bagaimanakah doanya boleh dikabulkan Allah dah, dimakbulkan. Hadis ini sahihkan. Hadis ni kita dengar sama dah. Dalam hadis lain terdapat sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa tidak lama akan tiba satu zaman yang mana manusia tidak akan memperdulikan sama ada sesuatu itu dari harta yang halal ataupun yang haram. Juru Mansur. Selain dari kesemua ini, terdapat juga banyak lagi riwayat dalam kitab-kitab hadis yang mengandungi amaran keras bahawa setiap orang mestilah mengawasi sumber pendapatannya, sama ada akibat dari tamak untuk harta, mencari hidup dengan pendapatan yang haram. Jadi perhati molek, takut ada benda-benda haram, sikit tamak dah. Dalam pada itu, tanggungjawab ahli ilmu adalah lebih daripada orang awam kerana mereka sendiri memahami perkara haram dan halal. Jadi ulama ni lagi bahayalah. Ulama terima rasuah juga dah. Rasuah jatuh, rasuah gapo, kronisma dah. Anak beranak gapo. Jadi benda ni lebih besar keharamannya kepada orang yang berilmu. Nah. Khasnya mereka yang terlibat dalam urusan madrasah dan pengutan derma. Ni suka gua dah. Ni syekh ni pun dia urus madrasah dah. Syekh ni urus madrasah juga dah. Mazahir ulum ni. Jadi gitulah, jadi kena beringat. Hak ni pun banyak juga dah. Kadang-kadang dia ambil banyak dah. Dia ngepeng-ngepeng. Ada gear dia ustaz ni tak. Ada gear dia. Masalah banyak dah. Berpatut ke tidak tu masalah dipertikaikan lagi pula. Pungut derma semaya pula tahajud bubuh nama ikam macam-macam. Kena ada gear dia dah. Dia ada gear belakang aku tak derma tepi bank pun ada gear dia. Yalah dia pun nak makan juga. Tapi janganlah melampau-lampau. Jangan lebih pula daripada perjanjian asal. Dan takut rasa tersalah ke apa, kena pulai baliklah pergi ke masjid sikit. Takut benda tu ada termakan harta yang batil. Tambah-tambah yang orang dia urus masjid. Masalah kadang-kadang ada tempat-tempat sekolah tahfiz ke apa, madrasah ke apa, pondok-pondok ni. Kita boleh dah tengok kotak guru tu hebat dah. Besar bangunan dah. Lepas tu kereta besar pula dah. Tiba pondok tu tak berapa comel mana dah. Kutik derma sama dah. Orang jadi wasbah dah. Kutik derma ni boleh kotak guru ke, tok ustaz ni ke, ataupun betul-betul apa untuk madrasah. Jadi orang jadi wasbah dah. Kadang-kadang bini pula ramai dah. Tok guru ni dah. Lepas tu pondok ni kotak derma semacam tak cukup semacam. Lepas tu masalah pondok ni tak comel mana, so lepas tu pagar tak siap dah. Pagar pondok ni. Jadi kita puas orang jual. Orang derma tu mikir juga, ayolah kau ni kamu kekoh kau tu. Jadi benda tu takut berlaku dah. Bukan nak tuduh lalu, tapi nak nyabuinya kemungkinan tu ada dah. Macam kau tu derma tu memalilah ke apa dengan tak boleh sahabut kepada keluarga si mati dah. Lepas tu boleh kepada orang kita ceramah tu boleh lah. Lepas tu tak lain tu tak tahu mana dah. Benda-benda gini kena ingat benda tu besar dosanya dah. Orang yang lebih berilmu, orang yang tak lebih besar dosanya. Kalau guna agama pun lagi besar dosanya. Lebih besar dosanya daripada tak guna agama dah.
Menegang agama ni lebih besar lah. Jual agama jual akhirat, ambil dunia lah. Hadrat Maulana Syekh Abdul Raipuri rahmatullah alaih. Maulana Syekh Abdul Raipuri rahmatullah alaih telah berkata bahawa beliau lebih takut mengenai wang ringgit milik madrasah dari wang ringgit individu. Dah. Dia begitulah. Kakak dia Tok Guru pondok di India je ada sistem. Dia ada sistem macam Batuma. Lepas tu dia telah putuskan ada gaji lah. Tok Guru ada gaji. Ya bukan pondok kita dulu lah. Pondok kita lentang kan. Pondok dulu tak ada gaji juga pondok kita, tapi di India Pakistan ada gaji. Tapi gitulah Tok Guru dulu di tempat India Pakistan kadang-kadang lebih balik ke madrasah gitu lah. Dia memang ada gaji dia. Tapi takutlah mengenai wang ringgit milik madrasah dari wang ringgit individu lah. Sebab jika berlaku suatu khianat dalam harta seseorang individu, maka pengampunan individu itu saja pun sudah cukup lah untuk pelepasan dari hak. Kalau kita curi harta gitu, lepas tu kita pun pergi minta maaf atau bayar balik, bereslah. Tapi kalau tu curi harta milik bersama ramai orang ni, madrasah ke apa ni, payah lah. Tapi dalam harta madrasah ada derma orang ramai pula. Masalah. Yang mustahil dikenal pasti siapa je beri derma ni. Jawatan kuasa madrasah hanyalah yang memegang amanah itu dan bukanlah pemilik. Nak minta maaf dengan jawatan kuasa madrasah. Dia bukanlah pemilik. Dia je urus saja. Jika berlaku khianat atau perbelanjaan tanpa teliti dari harta madrasah, maka jawatan kuasa tidak berhak untuk memaafkan pengkhianat tersebut. Dengan maaf oleh pengurus madrasah, seseorang pengkhianat itu tidak terlepas. Bahkan dengan memaafkan perkara sedemikian, dia sendiri memikul tanggungjawab yang berbahaya. Jawatan kuasa AJK masjid ke AJK madrasah itu berbahaya, dosa besar. Sebagai rokok kosi pengkhianat tersebut pula dah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari hukukul ibad. Jadi hak-hak hamba-hamba Allah yang ramai ni dah. Bahayalah. Jawatan ni nak pergi tapi kat bahaya. Jawatan masjid pun, jawatan kuasa masjid pun bahaya dah. Takut terlebih daripada haknya. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa pada hari kiamat nanti ada 3 mahkamah di sisi Allah Ta'ala. Yang mana dalam mahkamah yang pertama, tiada pengampunan sama sekali, iaitu mahkamah untuk membicarakan iman dan syirik. Mahkamah ni, iman selamat, syirik tak boleh selamat dah. Tak ada ampun dah. Allah Ta'ala sendiri berfirman, Inna Allah la yughfiru ay yushraka bih. Yakni sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang mensekutukannya dengan suatu apa jua pun. Surah An-Nisa ayat 116. Jadi selain syirik, apa sahaja doa sesiapa, Allah Ta'ala akan ampunkan mengikut kehendaknya. Ni atas kehendak Allah lah. Kita nak gas mudah-mudah tak boleh. Kadang-kadang kita tengok zahir lah tak. Dia artis ke apa nampak macam dosa ke apa dah. Kita tahulah. Dia mungkin Allah ampunkan dah. Kita nampak biasa dah, kita berat lagi. Waliyazubillah lah, takut lagi tu dah. Jadi kita payah nak hukum ada di dunia ni nak. Pasal Allah nak maaf, siapa-siapa yang boleh maaf. Walaupun sekali dari pandangan kita, berat dia daripada kita dah. Jahat dia daripada aku dah. Tapi tak tahu. Allah maafkan dia, kita tak maaf. Waliyazubillah, kita minta dah Allah ampunkan kita dah. Walaupun kita tak khabar kalau kita buat dosa ke apa ni, kita minta Allah ampunkan kita. Jangan kita maaf kat orang tu Allah sangatlah. Walau agak sikit-sikit dosa jahat dah kita ni. Tak berasa buat dosa dah. Jangan gitulah dah. Di mahkamah yang kedua, Allah Ta'ala tidak akan lepaskan siapa tanpa muhasabah secara terperinci. Sekiranya ada orang yang telah menzalimi orang lain, baik dengan dirinya sendiri seperti mencacinya, mendedahkan keaibannya, memfitnahkannya atau lain-lainnya, maupun dengan hartanya, iaitu memakan hartanya tanpa hak, maka akan dibicarakan dengan penuh adil dan saksama. Jadi khianat kau ke? Kena cara tak mudah kita kata dah. Mahkamah ketiga adalah mengenai hak Allah Ta'ala sendiri, di mana ia akan mengampunkannya atau mengazabkan mengikut kehendaknya. Jadi tujuan kami bincangkan hadis ini di sini ialah sabit kenyataan bahawa seorang itu mesti mengawasi sumber pendapatannya dengan amat teliti. Kalau adalah pendapatan seorang itu haram, maka doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah seperti mana yang telah dibincangkan tadi. Lagipun sedekahnya tidak terima, seperti mana dalam bab zakat pun telah berlalu berapa riwayat. Kalau dia ada campur dengan penipu ke, tak halal lah duit dia campur dah. Jadi tiba-tiba dia sedekah. Walaupun apa orang tunjuk dalam TV ke apa, dalam apa kata FB lah, dalam YouTube lah apa, tolong orang pun tak. Tapi daripada bercampur dengan harta haram, Allah tak terima sedekah dia dah. Zakat dia pun tak terima dah.
Bahkan dalam setengah riwayat telah dinyatakan bahawa daging yang lahir dengan memakan makanan yang haram paling sesuai untuk ditempatkan dalam api neraka. Pada keterangan hadis lapan ini pun akan menyusuli beberapa perkara sedemikian ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada balik ini dengan limpah rahim dan kurniaannya. Amin. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamah hatta yus'al an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وقال حديث غريب كذا في المشكاة. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل وأبي بزرة الإسلامي في الترغيب. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa pada hari kiamat kedua belah kaki manusia tidak akan dapat bergerak dari tempat hisab selagi tidak ditanya 5 persoalan dan tidak diterima jawapan yang wajar dah. 5 soalan ni lagi tak jawab mahu tak lepas. Pertama, dalam kerja-kerja yang manakah telah digunakan usianya? Buat gapo masa umur dia? Buat amal gapo dah? Baik ke buruk gapo akan ditanya lah. Yang kedua, masa umur muda bagaimanakah dihabiskannya? Masa muda ni kena tanya, jangan kita ingat. Jadi pertama, dalam kerja-kerja yang manakah telah digunakan amal perbuatan apa yang guna masa hidup dulu. Yang keduanya, umur muda bagaimanakah dihabiskan. Jadi tak boleh buat alasan lah muda ni nak enjoy dah. Hati tua baru taubat, baru insah di masjid. Tak boleh lah. Nunggu muda pun tanya juga dah. Yang ketiga, dari manakah diperolehinya hartanya. Hartanya halal ke, tak molek ke, tanya belakang. Miskin cepat kaya ke tak. Bisnes-bisnes yang tak jelas halal ke haram. Nego ikut asal keuntung, nego. Nak tanya dah. Yang keempat, di manakah dibelanjakan hartanya? Belanja, infak, benda kebaikan, benda karut ke? Kena tanya belakang. Yang kelima, amalan apakah yang telah dikerjakan mengikut ilmu dia? Kerja apa? Yang telah dibuat amalan dia apa? Mengikut ilmu dia lah. Jadi ilmu dia akan ditanya lah. Amalan berdasarkan ilmu. Kalau tiba-tiba ilmu dia tidak beramal, akan tanya lagi dah. Masalah pula dah. Riwayat Tirmizi, kata mereka, tapi Tirmizi kata gharib, hadisnya gharib lah, tidaklah kuat mana dah. Ganjil. Keterangan hadis ini telah dinukilkan dari beberapa orang sahabat. Di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyenaraikan persoalan pada hari hisab secara ringkas. Dan huraian mengenai setiap perkara daripadanya dan amaran mengenainya dengan berbagai-bagai cara terdapat dalam hadis-hadis lain. Perkara yang paling awal akan ditanya ialah hayat, yang setiap nafas daripadanya merupakan modal yang amat berharga. Akan ada soal bagaimanakah kita telah menggunakan kehidupan kita yang begitu mahal. Apakah tujuan kita telah dijadikan? Kehidupan kita ini ada sesuatu tujuan yang sangat besar. Bukan kita telah sia-sia, bukan sia-sia saja dah hidup kita ni lah. Allah Ta'ala firman, "Afahsibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Maka adakah kamu sangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada saja dengan tiada sebarang hikmah pada penciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami, yang tidak akan dihisap mengenai kehidupan dunia dulu. Surah Mu'minah ayat 115. Bukan setakat itu saja, tapi di tempat lain Allah Ta'ala menjelaskan akan tujuan hidup manusia dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam pada itu, setiap orang patut meliti seluruh masa dalam kehidupannya agar dia ketahui berapa lamakah daripada masa yang begitu telah ia menggunakan untuk menyempurnakan tujuan ciptaannya. Jadi Allah Ta'ala cipta kita untuk beribadah. Jadi banyak mana masa kita buat ibadah dalam hidup kita ni, dalam masa 24 jam sehari-hari ni. Dan berapa lamakah untuk keperluan hidup? Keseronokan dan kesibukannya sia-sia. Banyak mana pula kita buat mengaku kuasa dia. Sia-sia dia. Katakanlah anda mengambil pekerja untuk membina satu bangunan. Maka sudah tentulah anda akan meliti berapa lamakah daripada masanya si pekerja tak digunakan untuk menyempurnakan tugasannya. Dan berapa lamakah untuk makan minum dan keseronokan. Buat kerja, buruh ke apa, buat rumah ke apa dah. Buat bangunan ke apa dah. Kita beri gaji ke dia dah. Kita kontraktor ke tebah ni. Tiba dia ni main ngular dah. Buat kerjanya sebentar saja dah. Gaji ni 8 jam dah.
Lain tu dia buai, sok rokok, makan lagi apa. Bukan ikut timing model. Kelonggaran setakat mana anda sanggup memberi kepada pekerja dari tugasannya, setakat mana nak beri? Rehat senja ke berapa jam? Daripada 8 jam ke contohnya sehari. Ataupun 8 jam kena kerja dah. Hak lain rehat tengah-tengah tu kira rehat. Jadi tiba-tiba dia rehat lebih dah. Kerjanya tak sampai 8 jam, 2-3 jam dah. Jadi kita tak puas hati lah, gitulah sebagai ketua dan majikan. Maka setakat itulah patut anda membenarkan diri anda sendiri dari tujuan hidup yang diberikan Tuhan. Begitu dah kita mikir dah. Dah, hidup kita ni berapa je sepatutnya kita ibadah. Tiba-tiba kita ibadah hak wajib pun kurang. Hak sunat lagi kurang. Berat dah dah. Katakanlah anda ada orang gaji untuk jaga kedai anda dah. Jika sekiranya orang gaji tersebut, orang hak kita upah, hak kita bayar gaji nak jaga kedai tu, habiskan kebanyakan masanya untuk makan-makan, makan minum dan urusan-urusan sendiri yang lain, dan masa yang sedikit saja dia memberi untuk kedai anda. Maka apakah anda sanggup membayar gajinya yang sempurna? Dah. Tiba kedai aku belana tak nyepel dah dah. Orang nak beli pun lambat ni respon ni. Jadi marahlah kita dah. Kita boh kan. Jika tidak, maka apakah alasan anda sendiri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemilik yang telah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya dan senantiasa mengurniakan anda dengan segala pemberiannya dalam keadaan anda sentiasa sibuk dalam urusan sendiri yang sia-sia dan puas hati dengan menghadiri 5 waktu solat saja dah. Ni sembahyang Jumaat 5 waktu solat ni dah. Lain lagi lah dah. Ni hak kita ni berasa hebat tak mudah dah tak kita ni dah. Orang pergi sembahyang Jumaat ni. Ni hak pergi sembahyang Jumaat pun hak lain lah dah. Jadi begitu pun sia-sia lah kan. Apakah anda sanggup menerima keadaan pekerja-pekerja anda yang sedemikian terhadap diri anda? Kalau kita boh kan, orang buat kerja tak puas hati kita rasa tak sedap lah, tak puas hati nak marah rasa tak. Ini adalah semata-mata limpah rahim dan kurniaan Allah Jalla Jalaluhu, di mana ia tidak wajibkan bagi kita untuk seluruh masa kita ni dalam ibadah kepadanya sahaja, tapi ia telah wajibkan masa yang terlalu sedikit sahaja untuk beribadah kepadanya. Jika sekiranya dalam tugas yang begitu sedikit juga kita melengah-lengahkannya juga, maka betapa besarnya kezaliman kita itu. Persoalan yang kedua telah dinyatakan dalam hadis yang dibincangkan, ialah mengenai usia muda. Bagaimanakah telah digunakannya, sama ada untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dalam kerja-kerja yang disukai oleh Allah, seperti beribadah kepadanya, membantu orang-orang yang dizalimi, orang-orang susah, lemah, ataupun dalam kegiatan fasik. Ni orang muda tak cakap kau muda berpoya-poya fasik ni. Keseronokan yang sia-sia, menzalimi orang tidak berupaya, membantu kebatilan, mencari harta benda dunia yang kotor, dan kesibukan yang tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kalau gitu usul muda kau tu gila kena tanya juga dah. Jawapan mesti diberi dalam satu mahkamah di mana tidak boleh digunakan perkhidmatan pegawai bela, tidak boleh membohong atau menipu, dan tidak boleh pakai kepandaian pidato dah. Tak ada orang tengah lah. Kalau kita dunia lah ni zaman moden ni ada pegawai bela dah. Kita upah dia dah. Nak bela kita dah. Hak salah pun jadi kuih salah dah. Hak berat lagi dia tak salah tu dah. Nak beli ke pegawai dah. Polis pengintipnya sentiasa bersama orang. Bukan setakat itu saja dah. Pengintip Allah lah. Polis pengintip Allah ni malaikat ni. Ada sama tak boleh tipu lah dah. Akan tapi anggota-anggota tubuhnya yang telah seseorang itu menggunakan untuk melakukan sesuatu akan memberi keterangan menentang dirinya sendiri dan akan mengaku bersalah. Oh ni berat lagi dah. So kau malaikat dah. Tubuh badan kita sendiri pun akan jadi saksi dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu kami meteraikan mulut mereka, sejurus seketika lah, tutup mulut, dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Surah Yasin ayat 65. Yakni tangan secara sendiri akan mula bercakap siapa-siapa yang telah dizalimi dengannya dan kelakuan yang tidak dibenarkan oleh syariah yang benar telah dilakukan dengannya. Kaki pula akan memberitahu ke mana majlis-majlis yang haram yang telah dilawatinya. Jadi royak belakang kakinya. Di tempat yang lain ada firman-Nya, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi. Telinga jadi saksi, mata jadi saksi, kulit jadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan dan setelah berlaku. Yang demikian berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?
Kulit-kulit badan mereka akan menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata. Telah menjadikan kami berkata-kata dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu. Akan tapi kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi. Itu surah Fussilat Hamim Sajadah ayat 19 hingga 23. Lagi pada panjang. Ada kali sekat tu dah kita bincang lepas ni lah pula perbincangan ada hadis pula cerita dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah muhamdika subhanakallah muhamdika subhanakallah muhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.